Hai, Assalamualaikum. Saya Azizi, aka Cikgu Zizi, merupakan salah seorang trainer di RTFTT, berpengalaman 3 tahun di dalam forex trading dan 2 tahun dalam gaya trading menggunakan TAZ diagram. So, siapa yang masih mempunyai masalah buy jadi sell, sell jadi buy, mari belajar bersama saya. Baiklah, pembelajaran hari ini kita akan belajar sambungan yang lepas, iaitu kita gabungkan antara CS reverse dan juga macam mana CS retest tu kita nak gunakan. So, gabungan antara dua elemen tu. Okay? Ini baru gabungan candlestick, belum lagi movement. So, kita akan belajar berkenaan dua tu dahulu. Baiklah, apa yang kita nak belajar hari ini adalah gabungan di antara CS reverse dan juga CS retest. Macam mana kita nak mencari entry berdasarkan dua gabungan ini. Yang mana kita sering kali dengar bahawa kita entry ketika retest. Okey, baiklah. Seperti ini. Okey. Tengok perjalanan yang latest ini. Okey. Kenaikan ini kita jumpa satu bear. So, ini dinamakan CS reverse. Okey. Bila kita jumpa CS reverse di situ, maka kita boleh tandakan dahulu awal di atas ini, di open price dia, iaitu di situ adalah antara tempat-tempat yang dia boleh retest. So, tempat mana lagi yang dia boleh retest ialah upper BB. Yeah. Okey. Upper BB. So, di sepanjang range ini juga dia boleh untuk nak membuat retest. So, selain daripada tu, apa? MA purple. Okay, MA purple. Itu tugas utama dia. Sama ada dia nak retest itu ke atas, dia nak meneruskan perjalanan yang mengikut CDS semasa, ataupun dia nak membuat signal baru, ataupun dia nak pergi ke entry zone dia yang seterusnya. Okey, yang seterusnya. So, dari apa yang candlestick ini nak bagi kita mesti kena peka kepada candlestick open dan close price itu sentiasa. Okey, sentiasa. Lihat ni. Bila dah dikenaikkan, kemudian ada satu reverse, candlestick yang seterusnya ini adalah retest. Retest yang pertama, dia cuba ke open price dan close dalam MA purple. Kemudian candlestick yang seterusnya, nampak tak open dan close di mana? 1, 2, dia dah mula berada di bawah MA purple. Bila kita nak masuk? Ketika mana? 1, masa ini kita boleh masuk. Okey, apabila kita nampak ada reverse, retest, candlestick ini kita boleh masuk dengan syarat dia masa close, tidak masa dia naik tu, kalau kita masuk, kemudian dia close tu, dia tidak boleh break MA purple. Maka bila kita masuk di atas ni, masa dia close tu, dia mesti close di bawah MA purple. Dan candlestick seterusnya close di dalam dan close di dalam. Okey, kita kena sentiasa tunggu bila dah masuk position, kita kena tunggu tu. So, bila kita masuk position sell, ni untuk sell jika kita melakukan position sell, bila mana kita kena cut? Dia membuat CCU kita cut. Selagi candlestick close di luar BB, okey, dia ada potensi untuk kenaikan itu lebih kuat berbanding penurunan. Kenapa saya punya arrow ni? Alright. Jika dia masih close di luar BB, maka kenaikan itu masih kuat lagi. Kena hati-hati dengan keadaan tu. Okey. Tengok ni lagi. Itu tadi reverse dan retest. Alright. Oh, apalah arrow code ini. Okey. Ni tengok masa penurunan. Masa dia turun, ada reverse dan ada retest, masuk balik. Ketika mana sebenarnya kita masuk? Okey, jika dia terus pergi ke mid BB, okey, ke mid BB, ini ada CTU tidak menjadi CTU lagi. Pasal saya nampak ada line kat bawah tu lagi. Okey, tak mengapa. CD
maknanya penurunan itu masih ada. Dia pergi ke MACBB, iaitu ini adalah antara zone entry. Pertama kat sini. SCZ1 ini adalah entry zone dia yang pertama. So ini adalah entry zone dia yang kedua. Tetapi sini confluence lebih kuat. Yang mana nampak? SCZ berapa? SCZ1, SCZ5, SCZ4 dan SCZ2 berada di situ. Kemudian dia terus ni movement ini sudah dikira juga dia ke bawah. Okey, sudah dikira dia ke bawah. Tetapi candlestick close macam mana? Apabila dia meneruskan perjalanan daripada zone entry, kita dapat lihat berlakunya ada satu candlestick reverse. Candlestick retest seterus tu tidak lepas, maka candlestick retest yang seterusnya kita boleh mengambil position buy disebabkan apa? Disebabkan CCD ini sudah ada entry dan dia gagal break MA pink, maka kita boleh mengambil position untuk buy. Dengan syarat candlestick tu bila kita masuk buy, candlestick itu perlu close melepasi MA purple. Dan candlestick seterusnya juga berada di MA purple dan lebih cantik lagi dia jadi CC. Okey. Dia jadi CC. So bila dia jadi CC, maka kenaikan ini adalah kuat. Okey, kuat. So bila kita kata kenaikan ini dia boleh reverse. Ingat fungsi candlestick reverse. Candlestick reverse. Kita masuk buy di sini. Kenaikan, ada reverse dan ada retest. Sebelum ini saya mengatakan fungsi candlestick reverse adalah apa? 1. Fungsi dia nak ada entry. 2. Fungsi dia nak boleh membuat reverse terus. 3. Fungsi tempat kita nak planning TP kita. Jika kita melakukan buy di sini, jika kita melakukan buy di sini, kemudian zone TP kita adalah sewaktu dia retest ke, bila kita dah nampak ni, kita boleh start sebenarnya TP dah. Okey, dah boleh start TP. Ataupun jika dia masih tidak, kalau dia break ni kita kena tunggu candlestick yang turun ini sama ada dia boleh break MA pink ataupun tidak. Sebab apa? Kita nak menunggu dia retest ke atas ini. So kita masa dia retest ni sebenarnya jika BB masih flat, maka kenaikan itu tidak ada. Okey. Kenaikan itu tidak ada. Kita boleh masuk sell ketika ini. Dan bila masuk ketika ini kita masuk sell, maka position buy kita tadi kita boleh TP. Sebab itulah pentingnya bila kita menunggu sama ada market ni dia masih kuat ke atas ataupun tidak, dia kena break MA purple untuk kenaikan. Selagi tidak break MA purple, maka dia boleh reverse. Itu juga bergantung kepada time frame besar jugalah. Kalau kita cuba kita tengoklah apa time frame besar boleh bagi kita. Okey, di sini mempunyai CCU di daily. Okey, di daily mempunyai CCU. Candlestick bull close melepasi kedua MA purple dan upper BB. So itu adalah CCU. Ni. Okey, dia adalah CCU. Apa kes? Saya punya horizontal tak nak ni. Dia tak nak delete pula. Okey, bila sudah ada CCU, maka dia boleh pergi ke zone entry. Nampak ni, zone entry sama ada MACBB, SCZ1 dan juga SCZ4 di sini kuat. Okey, kita nampak kat situ kuat. So, berbalik kepada CS tadi. Okey, dia daily ni baru je nak membuat sama ada dia membawa signal untuk nak ada entry ataupun tidak. Sebab apa? Ini adalah di open di luar BB, dia mempunyai kekuatan ke atas lagi. Okey, mempunyai kekuatan. Signal dia adalah antara signal yang kita boleh buatkan bacaan. Maknanya daripada signal CCU
zone entry dia masih ada kekuatan untuk nak ke atas. Sama ada dia boleh break ataupun tidak. Di daily ni kita pun macam biasa juga. Jika berlaku ni adalah bear, close sebagai bear, maka kita kena ni mark dia punya open price. Sebab apa? Daripada zone entry di daily ni dia boleh je try ke situ ataupun MA purple ataupun upper BB untuk CCU. Okay. So dia mempunyai peluang untuk naik ke atas lagi. Ini adalah CCU. Dan reverse ini penting ada sebab apa? Sebab dia first dia nak kena matikan dahulu untuk nak memberi entry ataupun dia terus pergi memberi entry untuk kenaikan. Sentiasa semasa dia memberi entry itu peka kepada candlestick tu close di mana. Okey, nampak ni? CTU BB berada dalam keadaan flat. Okey, CTU BB berada dalam keadaan flat. Kemudian pergi ke zone entry. Nampak? Satu kali batang, zone entry. Kemudian dia try untuk membuat hampir CTD. Ni CTD ni. CTD. Kemudian candlestick selepas itu nampak. Reverse mematikan dulu penurunan. Retest tidak lepas candlestick yang seterusnya. Dia touch saja dia naik terus. Nampak? Dia touch saja dia naik terus. So ni CC. Adakah dia boleh nak try untuk memberi entry? Semua adalah bergantung kepada candlestick open dan close. So bila kita pergi ke H4 mempunyai peluang jika dia ni daripada zone entry, jika dia break MA pink, maka dia ada potensi untuk nak turun lagi. Lebih kukuh lagi apabila dia membuat candlestick trend downtrend dan dia mempunyai entry, dia pergi ke lower BB. Itulah fungsi dia apabila digabungkan candlestick reverse dan retest. Okey, itu satu. Bila kita nak memasuki secara proactive trading, maknanya CDS semasa adalah CCU, tetapi kita cuba mengambil position sell di sini. Disebabkan apa? Disebabkan di daily sudah mempunyai CCU, dia ingin pergi ke zone entry. Dia ingin pergi ke mana? Ke zone entry. Ini. Okey, dia nak pergi ke zone entry. So, disebabkan di daily ni nak pergi ke zone entry, kita dapat lihat di H4 candlestick close tidak melepasi MA purple. So, kita ada letak belief kita di situ. Bila kita ada sedikit ilmu, kemudian kita belief kalau dia tak melepasi MA purple ni, maknanya dia nak turun. Okey, kena peka dengan keadaan-keadaan yang seperti ini. Baiklah, ini adalah untuk bertujuan untuk kita mencari position sell retest yang berlaku selepas reverse. Macam mana retest itu kita nak gunakan untuk mengambil position untuk position proactive trading. So, macam mana pula bila kita nak berada di zone entry, kita nak menggunakan reverse dan retest tu? Saya akan buat ke dalam video saya yang seterusnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat kepada sahabat-sahabat semua. Alright? Gunakan dan aplikasikannya dengan bijaksana. Baiklah. Ini sambungan dia untuk kita yang mengikut CDS. Okey, CDS. Mengikut CDS. Ini tadi saya sudah cerita tapi dia bukanlah satu contoh yang baik. Saya nak tunjuk satu contoh yang baik yang boleh kita guna. Ini bolehlah. Okey ni. Kenaikan ini mempunyai CCU dan CCU. Dia close di luar BB, maka kenaikan itu masih kuat. Okey, masih kuat. So, apabila kita berjumpa dengan candlestick reverse ini, kita kena hati-hati bahawa dia memberi signal kepada kita, dia ni nak ada entry. Okey, nak ada entry ataupun dia nak berubah terus trend ataupun dia nak memberi TP kepada position buy kita lah. Okey, jika kita ada buy di bawah. Okey. Sebelum itu
antara fungsi-fungsi yang lain, lihat dia membuat bull. Kenapa bull ini terjadi? Kerana candlestick bull itu merupakan candlestick retest yang sebelum ini. Sebelum ini dia adalah candlestick retest. Sebab apa dia candlestick retest? Sebab dia berlaku selepas candlestick reverse itu berlaku. So bila dia retest, dia close dia pula tu break, maka kekuatan ke atas tu masih ada. Tetapi bergantung, tengok candlestick tu. Candlestick yang seterusnya close di dalam MA purple dan candlestick yang seterusnya juga close di dalam MA purple. Dan dia cuba break MA pink. Kenapa dia cuba break MA pink? Dia cuba memberi signal penurunan. Okey, nampak? Ingat saya kata tadi candlestick reverse ialah tempat apa? Tempat salah satu signal dia nak break, nak reverse. Okey, kemudian penurunan ini. Okey, minor punya penurunan. Kemudian ada satu reverse. Kan? Ini adalah zone entry kita yang mana MA pink adalah zone entry buy, MA purple adalah zone entry sell. So, kita nampak di sini penurunan, ada satu bull. Ini adalah candlestick reverse. Dan candlestick retest seterusnya tidak close, tidak melepasi MA pink. Dan candlestick yang ni kerap kali dengar bila selepas candlestick reverse ada candlestick retest. Candlestick nombor 3 kita akan masuk ni. Sepatutnya yang inilah. Okey, sepatutnya ni. Tetapi dia sentuh tak MA pink? Dia tidak sentuh. Maknanya kita kena tunggu yang menyentuh MA pink. Ada tak yang tak menyentuh MA pink dan dia terus jalan? Yes, ada. So, macam mana cikgu? Tak ada rezeki. Itu sahaja. Okey. Tengok apabila dia sentuh MA pink, maka dia teruskan perjalanan, dia membuat CTU. Okey. Di sini. CTU. Apakah yang dinamakan definisi teknikal untuk CTU? CTU ini definisi teknikal ialah candlestick of close melepasi kedua MA purple dan di atas mid BB. Dia juga mempunyai destinasi teknikalnya iaitu upper BB. Adakah dia sudah sampai? Yes, dia sudah sampai. CTU biasanya, bukan biasanya lah, technically-nya bila ada CTU dia mencari CC. That's why kita nampak candlestick masih cuba untuk nak break MA purple untuk membentuk CC, tetapi dia gagal. So bila dia gagal, dia reverse, nampak dia membuat setup baru iaitu CTD. So CTD ini mematikan pula, mematikan tak CTU? Yes, CTD mematikan CTU. So apa yang akan perlu dia mematikan lagi? CCD ini mematikan CCU ini. Nampak tak setup di dalam setup ini? Kan? Mula-mula signal untuk dia nak buat trend downtrend. Kemudian dia membuat CTU sampai ke destinasi teknikal, tidak berjaya membuat seperti yang dijangkakan. Kemudian dia membentuk CTD, mematikan CTU dan terusnya membuat CC. Okey, ini adalah petanda bahawa penurunan itu sudah mula kuat. So, major trend untuk H4 sudah mula beralih trend. So, kita nampak, lihat, dia terus turun tanpa memberi entry. Tanpa memberi entry, makanya kita tak dapatlah nak entry di H4 ini. Okey, kita kena tunggu sesuatu yang kita pasti yang boleh memberi pulangan kepada kita. Iaitu apa di sini? Di sini kita akan nampak. Sinilah CTU. Okey, CTU. Apabila sudah reverse, kemudian dah ada entry, tidak lepas. Okey, tidak lepas. Kemudian kita nampak daripada penurunan ini ada satu reverse, ada satu retest, candlestick retest seterusnya sentuh ke MA pink, maka kita boleh masuk position. Kita boleh hold position seterusnya apabila berlakunya CTU di sini. Kemudian dia berlaku membuat CC pula di sini. Nampak? So, setup ini lebih meyakinkan. Sebab apa? Sebab dia ada CTU dan CC. So, gabungan dua ini kuat. Okey, kuat untuk perjalanan ke atas. Itu semua bergantung kepada keadaan BB juga. Sebab itulah walaupun macam ni kita nampak
kita kena peka di daily tu. Okey, di daily ni. Adakah dia nak memberi entry pada ketika ini ataupun belum lagi? Itu hanya market yang boleh memberitahu kita. Apa-apa pun sentiasa peka dekat candlestick open dan close price. Itu adalah serba sedikit cara-cara penggunaan CS reverse dan retest di dalam gaya trading saya. Okey, sampai di sini dahulu pembelajaran kita hari ini. Saya akan sambung lagi daripada masa ke masa berkenaan gabungan satu-satu setup supaya dia menjadi lebih berkualiti. Okey. So, apa yang dah tidak faham, apa yang anda ingin belajar, yang sudah belajar, sila komen, like and share dan join kita punya warga RTFTT sebagai membership untuk kita mendapatkan pelbagai lagi analisa-analisa bersama saya dan cikgu-cikgu yang lain. Semoga bermanfaat. Sasaran, matlamat, stay